Okey, kita tengok soalan 7. Okey, Talan Raja. Mana pen cikgu? Okey. Talan Raja PQR ialah sebuah segitiga pada sata Cartesian dengan keadaan PQ negatif 3I tanpa 5J memang label dalam gambar raja dan PS 4I tanpa 9J. Okey, lepas tu ada satu nisbah cikgu bagi di situ QRRS. Maksudnya nisbah berkaitan dengan ini Okey. So macam AD dia boleh tanpa jadual, boleh buatlah, tak ada masalah Tapi cikgu tunjuk di sini untuk siapa yang perlu. Okey, so garis itu paling panjang QS. Ini QR, ini RS. Nisbah dia QR1, RS ialah 3. So ini 4. Okey. So terpulang macam AD dia boleh nampak RS sebenarnya ialah 3/4 daripada QS. Yang dia cakap itu adalah betul lah. Hanya cikgu tidak mampu terangkan kenapa macam ini. Tapi kalau kamu tengok jadual ini, awak akan nampak apa yang AD buat itu sebenarnya sama dengan kita. Kalau kita RS, QS ialah 3/4. Kalau kamu tengok AD punya, RS kalau bagi QS 3/4. So cikgu hanya boleh kata apa yang dia cakap itu adalah betul. Tapi terpulanglah kamu boleh tapak ini dengan cepat ataupun tidak. Sebab awak akan nampak benda ini merupakan langkah awal-awal di sini. Kalau ini silap, seterusnya senang salah Okey, lepas tu cikgu tanya apakah PR. So mana penulisan dia? Okey. So PR sama dengan cikgu nampak di sini Okey. Di sini AD punya cara lah. AD punya cara PR sama dengan PS tolak RS. Cikgu akan kata betul. Tapi cikgu tidak mampu terangkan kenapa lah. Kamu fahamlah. Kalau saya, cikgu memang ajar PR mula di P, berhenti di R. So, kalau itu saya buat, saya akan buat macam ini. PS tanpa SR. Kalau kamu tengok apa yang cikgu tulis ini sebenarnya serupa macam AD. Cikgu tulis tanpa SR, AD pergi terbalikkan dia, lepas tu dia jadi tolak. Awak nak buatlah. Pastikan awak tak salah Nak buat macam ini cikgu tak salah sebab benda ini cara fikir dia lebih rumit sikit. Awak mampu, tidak ada masalah Tapi apa yang cikgu ajar ialah ini. Sebenarnya benda itu serupa je, hanya bergantung kepada cara penulisan. Cikgu tak akan tolak maka kalau awak buat ini. Walaupun apa yang cikgu ajar ialah macam ini. Boleh Okay. Soalan nak ini PR. So, kalau saya akan buat garis ini dulu. So, garis ini, cikgu akan lengkapkan jadual dululah. So, garis ini yang paling senang kita tapak ialah QS. QS. Di mana cikgu buat QP, PS. Ada buat di sini QS, dia pun pakai cara dia. Cikgu tengok kejap. Kalau cikgu QS ialah QP tambah PS. So, macam mana dia buat? Okay. Dia buat betul sebab dia punya, kalau tengok ini okay, ini ialah PS tambah QP. Boleh? PS tambah QP. Di mana tambah cikgu boleh tulis terbalik. Okey, lepas tu dalam vektor kita tahu PS ini kita terbalik tulis tolak QP. Jadi tolak cikgu perlu terbalik. Tolak PQ. Jadilah apa yang dia tulis ini. Siapa nak buat. Tapi bagi saya cikgu sangat tak galakkan lah. Betul tak apalah, salah habis semua kamu bayangkan ini baris pertama awak. Kalau awak salah ini, vektor ini sudah salah, jadual pasti salah. Bila jadual pasti salah, benda ini sudah salah. Bila A salah, kalau soalan ini ada cerita seterusnya, sangat susah nak dapat betul. Tapi kalau betul, tak ada masalah. So, cara AD tengok ialah cara lain, tak kisah. Sebenarnya sama je. Kalau ikut cikgu, QP, cikgu akan ambil ini, tapi terbalik. Itu yang awak nampak di sini. 3I tolak 5J awak nampak ini kalau siku punya 3I tolak 5J
Kemudian bila PS ikutlah. Itu yang awak nampak ini. 4I tambah 9C. Okay? 4I tambah 9C. So, di sini awak akan dapat jawapan serupa juga. Okay? 7I tambah 4C. Okay? Betul, tak ada masalah. Sebab Eddie suka pakai teknik tolak. Cikgu biasanya pakai tambah, tapi pening sangat. Kita pulang pada kamu lah ya. So, bila cikgu tahu ini ialah 7I tambah 4C. So, cikgu akan tahu ini I, ini J, ini J. Tambah. 4 nak jadi 7 kali 7 per 4. So, 21 per 4, 7 per 4. Okay. Lepas tu 4 jadi 4 darab 1 lah ataupun saling. So, ini 3, ini 1. So, okay. Dari AD dia dapat RS dia ialah 21 per 4I tambah 3J. Okay. Ini. Boleh? Serupa dengan ini ya. Serupa dengan ini. Ya, 21 per 4I tambah 3J. Pulang asalkan betul. Okay. Boleh pakai teknik jadual. Kalau awak mampu buat ini, awak buatlah, tak ada masalah. Okay, lepas tu bila saya nak buat PR ialah PS tambah SR. Nanti kecilkan gambar Raja sikit. Okay, PS memang ada di sini. Okay, PS memang ada. Itulah 4I tambah 9J. Okay, tambah SR. So, cikgu akan ambil jawapan ini tapi terbalik arah dia. Sebab ini RS, ini SR. So, cikgu akan tulis sini kalau kamu nampak ialah negatif 21 per 4I tolak 3J. Okay. So, kalau siapa yang tulis ini punya, siapa yang tulis ikut cikgu punya, awak tidak ada line inilah, awak terus pergi line ini. Okey aja. Di mana awak terus inilah PS awak, ini teruslah PS awak, ini teruslah SR awak. Kita ambil daripada jadual, kita tukar tanda. Okay, tak ada masalah. Lepas tu kita ringkaskanlah. Okay, ringkaskan. Okay, cikgu cek jawapan kejap. So, negatif 5 per 4I tambah 6J. Boleh. Boleh Walaupun Eddie pakai teknik langsung tak sama dengan cikgu sebab dia biasa dengan teknik tolak. Mungkin diajar oleh guru tuition dia kot. Okay, cikgu dalam kelas ajar awak teknik tambah. Okay, siapa lepet betul? Tak ada yang betul salah. Kedua-dua okey kalau awak faham. Tapi cuba gunakan salah satu saja. Macam Eddie tu, dia asyik gunakan tolak. Faham tak ada masalah lah. Okay? Jangan kejap tolak, kejap tambah. Nanti awak dua-dua tak jadi. Okay, kita pergi kepada kertas 2. Ada masa baru tengoklah ya. Okay, kertas 2, soalan 1. Okay. Raja menunjukkan sebuah trapezium EFGH. Salah ejaan. Ini F, sorry. Okay. EFGH. Okey. Kemudian diberi bahawa kita boleh masukkan maklumat dia. EF ialah 4D. Dan waktu masukkan jangan lupa masuk anak panah juga. Kemudian EH. Okey, E pergi H ialah 12E. Okey. So satu kamu kena faham di sini ialah ini ialah trapezium. So dalam gambar raja kita akan nampak garis ini dengan garis ini adalah selari. Okey. Pastikan awak tahu dia selari bukan sama. Dia selari. Maksudnya nanti yang atas ini bukan sama dengan 12E. Tapi dia boleh ditulis dengan berapa E. Maksudnya sesuatulah E. Sebab dia ialah dua garis yang selari. Kalau ini kita boleh namakan dia dalam sebutan E. FG pun mesti boleh namakan dalam sebutan E. Hanya berapa E kita tak tahu lagi. Boleh sebab ini ialah trapezium. Kalau dia ialah segi 4 selari, maka kita bolehlah bawah 12E, atas pun 12E. Ini 4D, ini 4D. Kalau segi 4 selari. Tapi sekarang ini hanya merupakan trapezium. Kalau trapezium, dia ada satu pasang selari saja. So dalam gambar raja kita tahu dua ini yang selari. So kita tahu ini boleh tulisan sebutan E. Ini pun mesti boleh tulisan sebutan E. Tapi yang ini tak ada kaitan lah. Yang ini, GH ini, tak ada kaitan dengan EF sebab dua garis ini tak ada hubungan. Okay, lepas tu cikgu bagi maklumat EP sama dengan 2/3 EH. EP sama dengan 2 garis kuning yang bawah ini
Okay, so garis kuning yang bawah ini ada satu jadual. Okay, so cikgu bagi EP sama dengan 2/3 EH. So bila kita pindah, EH lah yang bergerak. Siapa bergerak, siapa di bawah. So EH bergerak, EH di bawah. Okay, so cikgu tahu EP 2, EH 3. Okay, so paling panjang EH, ini EP, ini PH. Okay, EP 2, EH 3, ini 1. Dan soalan bagi E sampai H 12E. So ini mesti E, ini mesti E, ini kali 4. So ini 4, ini 8. Okay, boleh ya? Okay. Lepas tu cikgu bagi lagi satu FG. Okay, FG sama dengan 3/4 EH. So kalau kamu tengok kali ini yang cikgu bagi itu ialah berkait dengan garis ini dan garis ini. Okay, FG sama dengan 3/4 EH. FG sama dengan 3/4 EH. So EH bergerak, cikgu letak di bawah. So ini cikgu pun boleh bina jadual. Cikgu pun boleh bina jadual, tapi sebab dia bukan segaris, dia ialah 2 garis yang selari. So nanti cikgu punya jadual tak ada 3 baris lah, 2 baris saja. Okay, pastikan arah sama. So kalau cikgu pakai FG, bawah mesti EH. Ikut soalan, ini 3, ini 4. So cikgu tak adalah baris ketiga yang kata 3 tambah 4 sama dengan 7 ataupun apa-apalah, sebab ini 2 garis yang berasingan. Tapi kita boleh pakai teknik sama. Okay, so kalau kamu masih ingat tadi bawah itu kita tahu 12E kan? So EH 12E. So ini mesti E, ini pergi ini kali 4. So ini 12, kali 3, sorry. Okay, ini kali 3. Okay, so atas itu 9. Teacher. Ada orang nak masuk? Apa dia? Siapa nak cakap dengan saya sebab ada orang masuk ke? Tak? Okay. Ada apa nak cakap? Bukan. Soalan 7B teacher tak bincang ke? Oh, dia tak buat. Sorry, cikgu tak perasan orang ini dia tak buat 7B. Ada kena pinjam. AD tak buat. Cikgu tak perasan ada satu lagi. Okay, buat B ya. Sorry. Okay, 7B. Boleh tak boleh kembali. Okay, sorry ya. Okay, diberi cikgu bagi OA. Cikgu bagi OA ialah 4P. OB ialah P2. OC ialah Q8. Oh, ini satu soalan baru, tak ada kaitan dengan atas ya. Okey, tak ada kaitan lah. Okey, cikgu kata cari apakah nilai P dan Q. Kalau AB tolak BC sama dengan 6Q. So apa yang awak perlu ialah awak fikirkanlah macam mana saya nak dapat AB. AD sudah ada, AD? AD sudah ada? Okey, saya copy. Farah ada buat? Siapa lagi tadi? Wadina ada buat? Terus hilang semua orang. Nasra ada buat? Saya teacher. Okey. Ada buat? Okey, cuba. Macam mana dapat AB? Saya buat AO tambah OB. AO tambah OB. Okey. So kalau AO, Saya buat negatif 4, negatif 2. sorry. Negatif 4, negatif P. Okey, negatif 4, negatif P. Ni P kan? AO ya. Negatif 4, negatif P, OB? P2. P2. Okey. Lepas tu kita buat pula untuk BC So BC macam mana pula? PO tambah OC. PO tambah OC. PO? Negatif
P negatif 2. Okey, OC. Saya salah, tak ada Q garis tu. 8. Okey, Q8. Tak ada garis di sini ya. Okey, Q8. Okey, dari segi penulisan kamu boleh pergi cari dulu apakah AP, cari apakah BC, lepas tu baru pergi kepada baris sini. Ataupun awak boleh terus buat macam ini aja. Okey, terus buat macam ini saja. Okey, AB. So awak akan tulislah AB ialah AO tambah OB, kemudian tolak. Okey, sebab tolak ini mesti ada kurungan Okey, sama dengan 6Q. Buat sebaris pun boleh. Ataupun pergi cari dulu apakah AP, apakah BC, baru masuk ke dalam persamaan ini. Sesuka hati awak lah So ini ada tolak, sini ada kurungan, sama dengan 6Q. Okay. So Nazrah, you nak macam mana buat? Buang kurungan dulu ke kira dalam kurungan dulu? Saya kira salah satu A, B, C. Okay, salah satu. Okay, yang pertama dulu. Yang pertama tak apa? Negatif P tambah 4. Negatif P tambah 2. Okay. Kalau siapa nak tulis P tolak 4, 2 tolak P pun boleh Okay, dalam ini? Negatif P tambah Q 6. Benar. Okay. Sama dengan 6Q. Okay, sambung. Negatif P tambah P. Negatif 4 tambah P. Tolak. Dalam kurungan. Negatif P tambah Q. Tadi. Negatif P tanpa, negatif 4 tanpa P. Tolak lagi Okay, tolak lagi. Sebenarnya awak boleh terus tambah 2 vektor ini sudah. Tak payah banyak step, nanti banyak kerja kita. Maksudnya awak terus buat dia dalam satu kurungan besar cukup. So buka ini sekali tengok. So apa dia? Tambah P tolak Q. Lebih senang. Tak payah banyak step. Okay, bawah. Negatif P tambah 2 tolak 6. Tolak 6. Okay, sambung. Yang atas tu sama dengan 6, bawah sama dengan Q. Okey, atas itu, okey, sambil ringkaskan. Negatif 4 tambah 2P tolak Q. Okey, sama dengan 6. Yang bawah punya? Negatif P tambah negatif 4 sama dengan Tambah Q. negatif 4, tolak 4 lah kan? Okey, sama dengan, tolak 4. Dah, sudah Dah. Okey, sama dengan Q. Lepas tu? Lepas tu yang belah persamaan belah kiri tu saya ringkaskan jadi 2P tolak Q sama dengan 10. Okey, 2P tolak Q sama dengan 10. Okey. Lepas tu yang ini dari persamaan 1, yang tu persamaan 2. Yang pilih salah satu maksudnya? Yang saya masukkan persamaan 2 tu dalam 1. Persamaan 2 tu dalam persamaan 1. Oh, okey. So ini 1, ini 2. So 2 persamaan 2 masuk ke dalam persamaan 1. Sebab ada Q. Okey, boleh. 2P tolak. So sini tolak kurungan penting tolak P tolak 4 sama dengan 10. Sambung. 2P tambah 4. 2P tambah P. Okey, tambah P tambah 4. tambah 4 sama dengan 10. 3P tambah 4 sama dengan 10. Okey. 7P sama dengan 6. P sama dengan 2. Okey. Lepas tu? Negatif 2 tolak 4 sama dengan Q. So kita dapat Q sama dengan? Negatif 6. Negatif 6 ini jawapan dia
P sama dengan 2, Q sama dengan 6. Betul. Q sama dengan negatif 6. Okey, betul Ini dia. Okey Okay. Kita pergi balik kepada soalan 2 tadi. Okay, so soalan 2 ni kalau melipatkan 2 garis yang selari, kita masih boleh buat jadual. Tapi jadual kali ini hanya ada 2 baris sajalah. So bila dia ada 2 baris, kita tak ada kata tambah 2 atas itu jadi bawah. Kita tak boleh tengok benda inilah. Tapi kita masih boleh tengok. Kalau dia darab 3, ini mesti darab 3. Okay, so sekarang soalan pertama, cikgu tanya apakah EG? Apakah EG? So Nadia buat EF tambah FG, betul? EF, EF memang diberi oleh soalan 4D. FG dalam jadual. So FG ialah 9E, betul lah? Dan memang cikgu akan terima kalau awak terus tulis 9E di sini. Memang ada orang mampu, tengok tahu. Lepas tu cikgu kata point Q di mana? Q di sini point titik Q terletak di dalam trapezium EFGH dengan keadaan PQ. So di sini ada satu garis baru sebenarnya. PQ sama dengan H tolak 1 EF. So bila dia cakap macam ini, awak kena fahamlah garis ini dengan garis ini sekali lagi dia ialah selari. EF dengan PQ adalah selari. So maksudnya PQ nanti mesti boleh tulis dalam sebutan D. Tapi apa dia tak tahu. So kali ini kalau kamu tengok, dia bagi nisbah dalam bentuk huruf. Kalau dia bagi nisbah kita dalam bentuk huruf, cikgu tidak galakkan kamu buat jadual. Kecuali keadaan terpaksa. Ada soalan memang dia paksa, nak terus buat tak boleh. Waktu itu awak buat jadual lah. Hanya kali ini awak mungkin kurang selesa ialah nisbah awak dalam bentuk huruf. Tapi boleh buat sebenarnya. Boleh buat Hanya kita akan biasakan kalau dia bagi kita dalam huruf, kita tak pergi buat jadual awal-awal. Hanya keadaan terpaksa baru kita buat. So cikgu bagi PQ punya hubungan. Lepas tu cikgu nak EQ. So kalau dia nak dalam sebutan H, maksudnya nak tak nak cikgu mesti melibatkan itulah. Cikgu mesti melibatkan yang dia bagi ini. PQ sama dengan H tolak 1 EF. Maksudnya cikgu mesti melibatkan sama ada garis ini ataupun garis ini. Paling cantik kalau saya melibatkan PQ sebab saya tak payah buat apa-apa. Kalau saya ambil EF, cikgu pun kena gunakan ini. Cikgu tak boleh gunakan 4D. Kalau cikgu gunakan 4D, H tak keluar. Kalau saya nak pakai EF lah. So bila soalan tanya EQ, kawan kamu E pergi Q E pergi Q. Garis ini E pergi Q. Dia tak semestinya mesti lukis dalam gambar raja. Awak sendiri sambungkan sajalah 2 titik itu. E pergi Q. So kawan kamu pergi buat EP PQ. EP PQ. EP ada dalam jadual bawah ini iaitu 8E. Betul? So untuk PQ ini dia pakai inilah. Barulah kita punya persamaan ada hash. Baru kita punya persamaan ada hash. Lepas itu EF ini ambil daripada jadual ialah 4D. Lepas tu tinggal kerja ringkaskan sajalah. 8E 4HD tolak 4D. Awak nak bagi saya macam ini pun boleh. Awak nak bagi macam ini pun boleh. Lebih cantik punya ialah bagi macam ini. 8E tambah kita letak 4 di depan. Tapi cikgu tak tolak markah. Mana-mana satu boleh mana-mana satu boleh, tapi paling cantik punya ialah inilah. Penulisan yang lebih kemas punya ialah macam ini. Tapi 2 ini okey lepas itu cikgu lupa cek jawapan. Kejap 4D tambah 9E 4H tolak 1D tambah 8E. Betul? Lepas itu cikgu kata jika titik-titik AQG itu bukan A lah, ada cikgu saya betulkan dalam kelas dalam WhatsApp kan. E sebab tak logik lah macam kawan-kawan tanya cikgu mana ada A. So kalau ikut nak gambar raja kita nampak QG di sini, biasanya dia tanya EQG lah. So kita nak putihkan EQG itu segaris. Jika dia segaris, bukan nak putihkan dia segaris. So kalau dia segaris, macam cikgu katalah, kita boleh gunakan konsep selari So awak boleh pilih EQ, awak boleh pilih QG, awak boleh pilih EG. Mana-mana 2. So kawan kamu pilih EQ dan EG. Boleh sesuka hati awak lah.
Okey, tapi macam saya katalah, biasanya kita akan pilih yang senang punya. Itu sebabnya kawan kamu pilih EQ dan EG sebab sudah ada. EQ pun sudah ada, EG pun sudah ada. Kalau saya nak pakai QG boleh tak? Boleh, tapi kena cari. Okey. So, kita wakilkan dia sama dengan K. Kita kena pastikan dulu K tak wujud dalam soalan lagi. Okey, tak wujud boleh. Okey, sama dengan KEG. So, kita ambil sajalah jawapan EQ. Jawapan EQ ini. Kemudian kita ambil juga jawapan EG. Kita letak K. Okay, kembangkan. Kemudian banding ikut vektor lah. Tak ada apalah. So, hati-hati bila kamu banding yang D punya di sini. So, ini dia banding yang mana? Dia banding ini dulu. Okay, E punya. Okay, so dia dapat 8 sama dengan 9K. Kita tak payah tulis vektor sudah. So, dapatlah K sama dengan 8/9 betul. Kemudian yang biru punya, Okay, yang biru punya. So, dia selesaikan. Okay, so kalau kamu tengok ini kita selesai, so kita ganti masuk ajalah. Sebenarnya tak payah buat benda ini pun tak apa, terus ganti di sini aja. Terus ganti di sini awak selesaikan. Okay, tak payah buat sampai H sama dengan pun tak apa. Kalau buat pun tak salah. Boleh So, sebenarnya boleh terus ganti masuk, awak akan dapat jawapan H ini. Okay, cikgu cek jawapan kejap. Okay, ini 8/9, ini 17/9. Simbol ini ikut orang macam nanti dia pakai KK lah. Kalau awak pakai huruf, bergantung kepada apa huruf awak di sini lah. Kalau MM lah. Okay, tak ada orang wajibkan mesti K. Tapi ini mesti H. Okay, ini mesti H. Okay, boleh Alamak, masa sudah habis. Okay, sempat 2 soalan saja.